Tak ada siapa yang dapat buat apa pemimpin ni buat. Beliau adalah pemimpin legenda dalam sejarah. Bukan sahaja sejarah Islam, malah sejarah dunia. Pemerintahan beliau sangat-sangat pendek, tak sampai 3 tahun. Tapi kesannya merubah empayar yang paling hebat ketika itu. Mendatangkan barokah kepada setiap pelusuk tanah. Keadilannya meresapi yang kuat mahupun yang lemah, yang kaya mahupun yang miskin. Pemerintahannya sangat pendek tapi namanya disebut-sebut sampai sekarang dan tak ada pemimpin yang dapat mengikuti jejak langkah kehebatan beliau. Beliaulah Umar Abdul Aziz. Situasi anak-anak muda sekarang semakin membimbangkan. Banyak yang terjebak dengan macam-macam masalah sosial, kecelaruan gender dan akidah yang semakin pincang. Bantu kami komuniti Tarbiyah Sentap untuk membimbing anak-anak muda kembali ke pangkal jalan dengan menyumbang di Maktab Tarbiyah. Tekan link di bawah dan info lanjut di akhir video. Islam adalah agama yang sempurna dan Nabi Muhammad SAW Rasulullah utusan Allah Subhanahu Wa Taala adalah manusia yang sempurna. Tapi umat-umat Islam yang mengikuti jejak langkah baginda mereka, kita semua ni bukan Nabi. Kita tak sempurna, terdedah dengan macam-macam kesilapan dan dosa. Dan itulah apa yang berlaku kepada sejarah awal perkembangan tamadun dan empayar umat Islam. Ketika mana golongan yang merupakan penduduk padang pasir, orang jahiliah yang tak ada siapa-siapa pun kisah kepada mereka, tiba-tiba menjadi kuasa terhebat dunia. Mereka mendapat ujian terbesar yang kita boleh peroleh dalam dunia ini, iaitu ujian kekuatan dan kemewahan. Absolute power corrupts absolutely. Kekuatan yang mutlak akan mengkorupsikan jiwa-jiwa anda secara mutlak. Anda mungkin rasa bahawa anda seorang yang baik, seorang yang bertimbang rasa, tapi selagi mana anda tidak diuji dengan ujian kekuatan, keagungan dan kehebatan, maka anda tak tahu lagi apa sebenarnya sifat anda ketika itu. Ketika mana empayar Islam di bawah penguasaan Umayyah menjadi empayar terhebat, superpower dunia ketika itu, berkembang dengan sangat-sangat cepat sampai ke Rusia, China. Korupsi, kebejatan akhlak mula menguasai pemerintah-pemerintah, khalifah-khalifah, gubernur-gubernur mereka. Kesilapan demi kesilapan yang tidak disokong oleh syariah mula dilakukan lagi dan lagi. Cukai dikenakan kepada mereka yang lemah tak mampu bayar. Tanah diambil secara paksa tanpa hak. Dan antara kesilapan terbesar yang dilakukan oleh Bani Umayyah adalah dengan pelantikan gubernur terkejam dalam sejarah, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Nama Hajjaj bila disebut maka akan gerunlah keseluruhan dunia Islam. Dia adalah ikon pemimpin paling kejam, ganas dan brutal. Ketika itu kerajaan Bani Umayyah di Damsyik menerima tentangan daripada umat Islam di Mekah. Dan khalifah tak tahu nak buat apa dengan penentangan ni. Sebab kalau dia nak membalas balik, macam mana dia nak balas balik? Mekah kot. Jadi Khalifah Abdul Malik bin Marwan melantik Hajjaj untuk, kau buatlah apa-apa pun yang kau boleh buat kepada orang-orang Mekah ni. Aku tak nak dia menentang kerajaan kami Bani Umayyah. Hajjaj dilantik sebab dia memang terkenal, orang yang sangat-sangat brutal. Semua orang takut kepada dia dan dia akan buat apa saja untuk mengangkat, untuk mempertahankan khalifah ketika itu. Dan apa yang dia buat memang tak terjangkau di akal orang Islam ketika itu. Dia mengepung Mekah selama 60 hari. Tak ada makanan boleh masuk sampai orang-orang Mekah ketika itu kebuluran. Terpaksa makan bangkai di tepi jalan. Dan subhanallah, semata-mata nak menamatkan penentangan kepada pemerintah ketika itu, dia menggunakan katapult manjanik untuk membaling batu kepada Kaabah sampai Kaabah hancur.
Ya, Kaabah hancur dimusnahkan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dalam sejarah beberapa kali Kaabah pernah musnah, antaranya adalah ketika mana banjir besar yang melanda ketika mana Nabi masih ada di Mekah ketika itu, dan antara lain adalah disebabkan oleh pemerintah Islam sendiri yang melontar batu manjanik kepada Kaabah dan pemimpinnya dibunuh dengan sangat-sangat kejam. Tak habis dengan itu, Hajjaj kemudian dibawa pula ke Iraq yang juga menentang Bani Umayyah ketika itu, dan Hajjaj membunuh ribuan penduduk Iraq dengan sangat kejam dan brutal, dan Hajjaj tak ada masalah langsung untuk buat benda ini kepada umat Islam ketika itu. Bagi dia macam tengah minum kopi. Jadi di sebalik kesilapan korupsi yang mula dilakukan secara berleluasa oleh pemimpin, naiklah seorang pemimpin bernama Umar Abdul Aziz. Asalnya Umar Abdul Aziz apabila dia dilantik menjadi khalifah, dia tak nak. Dia tak nak jawatan tertinggi yang paling berkuasa ketika itu. Kata beliau, "Wahai manusia, saya telah dibebani dengan tanggungjawab sebagai khalifah, sedangkan saya tak nak dan kamu pun tak nak. Maka saya dengan ini mencabut lantikan tersebut dan kamu boleh pilih siapa-siapa yang kamu mahu yang lebih layak daripada aku." Lalu orang ramai membalas dengan sebulat suara, "Wahai khalifah, kami memang nakkan kamu." Lalu Khalifah Umar Abdul Aziz membalas, "Jika begitu, saya arahkan kamu untuk tidak mentaati aku ketika mana aku tidak mentaati Allah. Aku bukan lebih baik daripada kalian, dan aku dipertanggungjawabkan dengan amanah yang lagi berat daripada apa yang kalian tanggung." Ketika mana Umar Abdul Aziz baru saja dilantik, maka dia diberikan dengan segala macam kenderaan, haiwan-haiwan tunggangan terhebat, termahal ketika itu, dan dia tolak semuanya. "Tak apa, biar aku naik keldai ini pulang sahaja ke rumahku." Dan sampai-sampainya Umar ke rumah, maka dia nak berehat lah. Memang hari yang sangat-sangat memenatkan. Tapi kemudian anaknya datang kepadanya. Dia tanya, "Wahai ayah, kenapa ayah nak berehat?" "Wahai anakku, hari ini sangat memenatkan." Anaknya berkata, "Macam mana dengan hak-hak yang dirampas daripada orang? Bukankah ayah sekarang ni kena pulangkan?" Lalu Umar balas, "Ya, ayah akan selesaikan bila ayah dah habis berehat ni, penat ni." Anaknya membalas, "Ayah yakin ke ayah akan hidup lagi waktu tu?" Lalu Umar cium dahi anaknya dan kata, "Syukur Alhamdulillah kerana Allah berikan anak yang soleh seperti kamu." Itulah kepentingan orang-orang terdekat yang boleh mengingatkan pemimpin tentang amanahnya. Maka perkara paling awal yang dimulakan oleh Khalifah Umar Abdul Aziz adalah fasa pemulihan, iaitu hendak memulihkan semula hak-hak yang telah diambil secara zalim oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya dan dipulangkan kepada mereka yang berhak. Dimulakan dengan dirinya sendiri. Dia tahu bahawa banyak daripada harta-harta yang telah sampai kepada dia adalah daripada rakyat. Kekayaan raja-raja datang daripada rakyat, dan dia rasakan bahawa dia tidak layak, dia tidak berhak untuk memilikinya. Lalu dia berikan tanah-tanah miliknya, segala macam harta kekayaan. Sampailah dia tengok cincin yang dipakainya dan dia kata, "Ini bukan milikku. Bagikan semua ini kepada Baitul Mal." Baju-baju mewah yang dimiliki beliau semuanya beliau lelong, sehingga kan dikatakan bahawa jumlah 23,000 dinar yang diperoleh semuanya dia beri kepada kebajikan. Beliau memulangkan semua harta-harta yang boleh digerakkan, yang tak boleh digerakkan balik kepada Baitul Mal, dan hambanya, pembantunya sangat-sangat kagumlah bila dia tengok. Lalu dia tanya kepada Umar Abdul Aziz, "Wahai Khalifah, apa yang kau tinggalkan untuk engkau dan anak-anak kau?" Jawab Umar Abdul Aziz, "Allah. Aku tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala." Tak cukup dengan dirinya, dia menyuruh isteri dia Fatimah untuk memulangkan barang-barang kemas yang dimilikinya, segala macam cincin dan rantai-rantai emas. Kata baginda kepada isterinya, "Sama ada engkau pulangkan harta yang kau tahu bukan milik engkau, atau engkau berpisah dengan aku. Aku tak boleh duduk kat rumah ni dengan aku tahu dari mana datang harta-harta ni." Lalu isterinya pun memulangkan harta-harta tersebut.
Umar tengok sepupu-sepupunya menayangkan kekayaan yang sangat-sangat mewah. Jadi dia suruh pembantunya untuk menarik kekayaan-kekayaan itu disalurkan kepada kebajikan. Setelah dibuat pengiraan terhadap tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah, harta-harta aset, duit tunai yang dimiliki oleh mereka, Umar dapati bahawa kekayaan yang dimiliki oleh mereka ni 50% daripada keseluruhan kekayaan empire ketika itu. Bayangkan, beberapa orang di kalangan pemerintah miliki lebih banyak daripada 50% keseluruhan umat Islam di dalam empayar yang sangat-sangat besar itu. Umar lantik pegawai-pegawai khas untuk mencari dari mana asal-usul sumber kekayaan-kekayaan ini dan pulangkan semua. Pulangkan. Sampailah ada pengembala yang datang dari jauh, beratus-ratus batu datang untuk menuntut kembali haknya yang telah dirampas oleh pemerintah. Lalu Umar tanya, harta kau dah dipulangkan tapi engkau datang sini masih ada kos pengembaraan. Berapa kos pengembaraan engkau datang ke sini? Orang tu jawab, wahai Khalifah, engkau dah pulangkan harta-harta aku. Kau tak kira sekali aku punya pengembaraan datang sini? Masya Allah, sangat-sangat adil. Dan dah pasti polisi yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar Abdul Aziz ini sangat-sangat tidak disukai oleh saudara maranya daripada kalangan pemerintah. Saudara-saudara maranya menganggap bahawa perbuatan Khalifah Umar Abdul Aziz ini telah menghina mereka, telah menghina anak-anak Khalifah, telah menghina Khalifah-Khalifah sebelumnya dan menyebabkan keluarganya porak-poranda bersatu di atas kebencian terhadap Khalifah. Lalu mereka suruh makciknya datang untuk memberikan nasihat kepada Umar. Makciknya berkata, aku risau apa yang kau buatnya akan menyebabkan saudara-saudaramu menentang engkau, wahai Umar. Maka Umar mendengar komplain ini, lalu beliau mengarahkan dibawa sekeping daging dan shilling besi. Shilling besi itu dicampakkan ke dalam api sampai dia jadi merah menyala. Maka shilling itu diletakkan di atas daging itu tadi sehingga dia terbakar mereneh dan berbau hangit. Kata Umar kepada makciknya, makcik nak tengok Umar terbakar macam ni ke? Di neraka. Setiap gubernur yang kejam, zalim dan tidak menurut perintah syariah semuanya dipecat. Dan beliau melindungi pelarian-pelarian daripada kekejaman pemerintah-pemerintah di bawah pemerintahan beliau ketika itu. Sampailah akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menentukan bahawa orang yang hebat seperti ini tidak perlu pemerintahannya untuk kekal lama. Tempohnya sekejap tapi barakah, dan akhirnya Umar Abdul Aziz menemui ajal akibat diracuni oleh saudara mara beliau sendiri. Saat beliau hampir menemui kematian, ditanyakan sama ada beliau ingin supaya kuburnya diletakkan di sebelah Abu Bakar As-Siddiq dan berhampiran dengan Nabi Muhammad SAW. Balas Umar Abdul Aziz, aku lebih rela masuk api neraka dan diseksa selama-lamanya daripada Allah tahu dalam hati aku menganggap aku layak diletakkan sebelah Umar, Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Dan dengan harta beliau yang masih tinggal, dikatakan hanya tinggal beberapa dirham sahaja, beliau gunakan untuk membeli sebidang tanah yang kecil untuk dijadikan tanah kuburan tempat beliau bersemadi buat selama-lamanya. Jadi itulah dia sedikit sahaja potongan daripada kisah kehebatan Umar Abdul Aziz yang sangat-sangat meruntun jiwa kita apabila mendengarnya. Sangat-sangat susah untuk seorang pemimpin, apatah lagi pemimpin kerajaan empire yang paling hebat ketika itu, untuk berperilaku seperti Umar Abdul Aziz, untuk apabila didatangkan kuasa dan kekayaan terhebat terulung dunia, beliau merendah diri menganggap bahawa semua itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau tak layak untuk dilihat bermewah-mewah kerana semua itu hakikatnya bukan datang daripada dirinya dan beliau akan dipertanggungjawabkan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat-sangat susah untuk kita mengikut jejak langkah Khulafa Ar-Rasyidin, malah jejak langkah Khalifah yang kelima ini. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh mengambil mereka sebagai pengajaran.
cuba untuk menjadi, walaupun memang sangat-sangat susah. Mereka adalah ideal dan kita harapkan supaya usaha yang sangat-sangat kecil untuk mengikut jejak langkah mereka ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.